Ya Allah, Ya Allah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Khairu ma uhayyikum bihi tahiyatul islam wa tahiyatul islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabil akramin wa tabi'in wa tabi'ihim wa ila jami'i awliya ilahi salihin wa syuhada'i wal ulama wal fuqaha'i wal muhaddithin wa ila sa'iri masyayikhina wa masyayikhina wa ahli asanidina wa silsilatina wa ila arwahi amwatil muslimin wa ikhwanil hadirin wal ghaibin wa khususan ila ruhi Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah wa ila syekhina Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari hafizahullah wa ila syekhina Syekh Al-Musnid Syekh Muhammad Husni Ginting Al-Lankati Al-Azhari Al-Husafi syai'un lillahi lahumul Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin laysat minad din bid'ah. Ini namanya iqtibas. Wa kullu muhdatsatin itu hadis. Al-hadis sebut begini, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tapi kita iqtibas wa kullu muhdatsatin laysat minad din, itu syarah kepada bid'ah itu. Kullu muhdatsatin laysat minad din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Supaya jangan orang kata Syekh pun tidak baca hadis. Kita katakan pelajari dahulu. Syekh membaca hadis plus iqtibas. Dia mengaji ajar ke dengan tahu itu. Alhamdulillah, kita sambung lagi pengajian hadis. Mudah-mudahan entum grade daripada UAE paling kurang khatam kitab mukhtasar. Tapi kali ini Ustaz baca tidak macam dulu sebab kalau dulu agak panjang syarahannya, kita sekadarnya sahaja. Supaya ada manfaat entum untuk khatam kitab dalam masa yang sama dapat syarah juga. Hadis yang berapa Adli? Ke 85. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-85, kedatangan Dajjal. Bisanadil muttasil ila al-Imam Al-Bukhari ila an qala an Abi Sa'id Al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala yawman yanzilu ad-Dajjal wa huwa muharramun alayhi ay yadkhula niqab al-Madinah فينزل بعد السباق التي بالمدينة فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثه فيقول الدجال أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر فيقولون لا فيقتله ثم يحييه فيقول حين يحييه والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم فيقول الدجال أقتله فلا يسلط عليه. Nah, fadal. Ini cerita tentang Dajjal. Dajjal ni akan datang nanti. Ini sudah nampak sangat berlaku qiyamah, akan berlaku qiyamah. Hampir sangat-sangat. Karena itulah selalu kita bermohon dihindari daripada Dajjal. Maka antara amalan ulama, hafal 10 ayat pertama surah Al-Kahfi dan 10 ayat yang terakhir surah Al-Kahfi. Daripada sekarang hafal. Kalau ditakdirkan nanti di panjang umur, kita muammar, umur kita panjang, maka kita terhindar daripada Dajjal. Sebab Dajjal ini fitnahnya sangat besar. Allah pinjamkan sedikit kekuasaan padanya. Itu maksudnya Allah pinjamkan kuasa yang majazi. Ini bukan hakiki. Hakikinya semua kepada Allah. Dengan dia boleh bunuh orang. Kemudian dia seolah-olah tu ada ta'thir. Ta'thir ini memberi bekas. Yang memberi bekas hanya Allah sahaja. Yang memberi bekas hanya Allah sahaja.
makhluk ini seperti bayang-bayang. Apakah mungkin bayang-bayang menghalang kapal yang lalu di lautan? Tidak mungkin. Kita. Jadi yang menghalang, yang menumbuk, yang membunuh, yang mencederakan, itu adalah ta'thir namanya. Ta'thir. Itu adalah asalnya perbuatan Allah yang ta'thir itu. Makhluk tidak ada apa-apa. Hatta wujud kita ini bukan wujud yang hakiki, tapi wujud yang majazi. Karena itu kekuasaan hanya kepada Allah. Sebab itulah kata alim ulama, bayang-bayang di lautan mana mungkin akan boleh menahan kapal yang lalu di lautan itu. Begitulah kita kalau tidak Allah bagi bekas kepada kuasa yang kita ada ini. Sama juga Dajjal. Allah pinjamkan sedikit kuasa Allah kepadanya untuk jadi fitnah. Sangat besar sekali fitnah. Sebab bila disuruh anzil, ya sama anzil, turun hujan. Dan dia bunuh orang itu, dihidupkan balik. Maka ini adalah sifat-sifat ataupun kekuasaan Allah. Lalu orang yang tidak beriman ketika itu mengatakan anta ilahuna, engkaulah Tuhan kami. Once dia sebut begitu, jatuh dia kafir. Dajjal nak supaya orang jadi kafir. Adapun orang yang beriman, dia tahu ini adalah perbuatan Dajjal. Na'udzubillah min dzalik. Di akhir solat jangan lupa baca innaka hamidum majid. Doa apa kita baca? Sunat. Ini dalam warid dalam sunnah Nabi. Allahumma ghafirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Allah a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzu bika min fitnatil qabri wa adzabihi wa min fitnati masihid dajjal. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Itu doa yang warid daripada Nabi, walaupun pelbagai cara bacaan jangan tinggal. Sebab doa yang terbaik ialah doa yang dibaca ketika solat, jangan tinggal. Dan daripada sekarang hafallah 10 ayat pertama surah Al-Kahfi dan 10 yang akhir surah Al-Kahfi. Itu dipesan oleh guru kita Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadawi Al-Maliki hafizahullah. Fadhal adli. Maksud boleh. Tu. Ini. Tu. Ini tak. Oh my Allah, masya-Allah. Syafahullah. Mai rosak, mai tu rosak. Jadi ustaz baca syafahallah. Sebab dia jadi muannats. Kalau dia mic syafahallah. Kalau dia mukabbirus saut syafahullah. Khair. Boleh suara tak sakit? Kita test dulu kalau suara sakit ustaz baca. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri, daripada Nabi radhiyallahu taala anhu. Sekarang kita belajar bila disebut nama sahabat Nabi sunat taradhi radhiyallahu anhu. Kalau disebut nama Nabi sunat sallallahu alaihi wasallam. Kalau nama ulama rahimahullah kalau dah meninggal. Ni tak syekh tengah baca kitab rahimahullah. Syekh Yusuf Qaradawi dulu waktu Ustaz tahun pertama di UIA, jadi dia sebut tentang Profesor Engku Aziz, doktor. Dia sebut Profesor Engku Aziz, dia sebut rahimahullah. Ayuh sikit satu dewan. Innahu la yazal ala qayd al-hayah. Dia masih hidup lagi. Oh, lagu tu kah? Dia pun orang bijak kan, tilqaiyan rahimahullahu hayyan wa mayyita. Ni orang bijak Fadal. Kita baca radhiyallahu anhu. Teruskan Adli. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, turun Dajjal dan diharamkan, yakni ditegahkan atasnya memasuki pintu atau jalan Madinah. Ada dua kota yang tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Satu Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah. Dajjal yang disifatkan dalam hadis, ia bermata satu. Mata satu bukan macam monster ada satu mata. Dia ada dua mata, tapi mata sebelah kiri dia ini buta dan matanya tersembur keluar macam biji anggur. Dan di atas dahinya keluar dia tulis kafara. Itu maksudnya kufur. Dulu anak seorang student presentation, mereka cerita benda ni dan mereka sebut ingat tak Adila,
dia tulis dekat forehead dia ada tertulis is written KFR. Dalam hadis riwayat menyebut kafara, maksudnya kufur, tapi student Nana dia kata KFR, dia nak translate tu. Ini azan mana ni? Azan handset? Tak pakai. Bukan tak pakai. Kalau kita nak jawab, boleh dapat pahala. Tapi azan betul itu yang kita ni. Dengar azan? Dengar? Tak dengar? Kalau tak dengar, satgi kita ni khair. Jadi dia tulis KFR. Ana kata luckily you are written that you are writing that, luckily, if not KFC. Dia tersilap, dia silap kafara tu doktor, jadi KFR. Bukan KFR tapi kafara. Kenapa tengok sifat Dajjal nak dibunuh hanya lelaki yang baik. Sebab itulah Dajjal dari segi sifat sudah ada. Itulah orang-orang Yahudi Zionist. Itulah orang-orang Amerika yang Jews ataupun yang Jewish. Dia American tapi Jewish, yang berfahaman ataupun berketurunan itu. Mereka membunuh orang-orang yang baik. Begitulah sifat Dajjal. Tengok tadi lelaki baiknya, cuba kamu fikir. Ditanya dengan pengikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhal Adli. Berkata mereka, tidak, lalu ia membunuhkan dia, kemudian dihidupkan dia. Kemudian berkata ia, yakni lelaki yang dibunuh ketika dihidupkan dia, demi Allah, tidaklah pernah sama sekali lebih ternyata bagiku pelihatan sebagaimana pada hari ini. Maka berkata Dajjal, aku bunuhkan dia. Maka tiadalah dapat digagahi atasnya, yakni tiada dapat dibunuhnya lagi. Ada setengah ulama mengatakan bahawa lelaki ini adalah Nabi Khidir alaihi salam. Dan Nabi Khidir ini khilaf ulama apakah sudah hidup ataupun masih lagi sampai sekarang. Jumhur ulama mengatakan beliau masih ada lagi sekarang. Kenapa? Dari segi pengalaman rohani, memang orang jumpa akan Nabi Khidir alaihi salam. Dan selalunya kalau berjumpa dengan Nabi Khidir, baginda selalu pakai baju warna hijau. Sebab Khidir itu sendiri berasal dari perkataan khidr, akhdar, khadrawat, vegetable. Semuanya warna hijau. Khair, Ustaz tidak panjangkan sebab kalau panjang ceritanya nanti hadis kita tidak ni. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala laisa min baladin illa sayata'uhu ad-dajjal illa Makkah wal Madinah. ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها ثم ترجف المدينة بأهلها 3 رجفات فيخرج إليه كل كافر ومنافق. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, tidaklah ada daripada negeri melainkan lagi akan dipijakkan dia oleh Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Sehingga ulama katakan setiap negeri akan ada Dajjal, tapi Dajjal tidak lama di situ. Dia duduk, dia macam cepat pergi dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Itu juga yang menakjubkan orang yang melihatnya, sehingga orang yang imannya baina-baina akan mengatakan anta ilahuna, engkaulah Tuhan kami. Sebut saja begitu jadi kafir, naudzubillahi min dzalik. Adapun orang yang tahu akan hadis ini dan imannya mantap, dia tahu ini Dajjal, walaupun dia mengeluarkan sesuatu yang seolah-olah punya kuasa ketuhanan, tetapi itu adalah pinjaman untuk Allah menguji semua negeri kecuali negeri Makkah dan Madinah. Sebab itu kata Nabi, siapa yang ada cita-cita untuk ayyamuta bil Madinah, untuk meninggal di Madinah, teruskan cita-cita itu. Siapa yang ada cita-cita nak meninggal dekat Madinah, teruskan cita-cita itu. Dekat Makkah, teruskan cita-cita itu. Tinggal lagi Madinah lebih lagi mulia daripada Makkah. Sebab nanti yang awal keluar dari mana?
keluar daripada kubur adalah orang yang duduk dekat perkuburan Baqi'. Sebab itu kita cita-cita kalau boleh meninggal dekat perkuburan Baqi', sebab kita akan dikuburkan satu tanah dengan orang-orang yang soleh, malah dengan sayyidus salihin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk duduk berada dalam Masjid Nabawi itu mungkin mustahil. Dikatakan nanti yang akan dikuburkan sekarang ini ada 4 kubur dekat situ. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sudah, Sayyidina Umar sudah, cuma satu lagi. Di sini dikatakan yang akan meninggal di situ nanti adalah Nabi Isa alaihi salam. Dulu pernah di-offer kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, orang kaya. Kenapa di-offer demikian? Sebab orang kaya yang baik, dia gunakan duit dan kekayaan untuk Islam. Ni'mal mali salih li rajuli salih. Sebaik-baik harta yang baik jatuh ke tangan orang yang saleh. Tapi Sayyidina Abdurrahman bin Auf walaupun ahli syurga, beliau ahli syurga, tapi beliau tawaduk, saya tak layak di situ. Akhirnya kosong. Sahabat lain tak ada di offer. Ini Sayyidatuna Aisyah yang offer. Akhirnya di offer kepada siapa? Selepas zaman berlalu, di offer kepada Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Di offer ke situ sebab beliau jadi pemimpin Islam ketika itu. Pun beliau kata saya tidak layak di situ. Akhirnya kosonglah sekarang ni situ. Di situ nanti akan dikuburkan Nabi Isa alaihi salam. Qila, ada riwayat mengatakan demikian. Macam dekat Tugu Pahlawan tu kan, dah ada ada kosong kat situ. Sila siapa nak jadi PM dahulu ataupun orang yang di dalam berjasa dalam negara. Di dalam kitab Fathul Bari syarah kepada Sahihul Bukhari, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ada cerita tentang konsep tabarruk. Tabarruk ni ambil barakah. Kalaulah boleh biar kita duduk sebelah dengan orang alim, kalau boleh nak wasiatkan begitu boleh kalau tanah kita. Tapi kalau tanah perkuburan orang awam, hukumnya boleh jadi makruh dan haram, sebab itu bukan milik kita. Kalau boleh kita wasiatkan biar saya diletakkan di sebelah tok guru saya kalau boleh. Tapi tak boleh lah, pasal kita itu bukan milik kita. Sebab apa? Orang yang dikuburkan sebelah orang soleh, dia akan dapat nikmat pemberian Allah kepada orang soleh itu. Sebab itu orang kafir tidak boleh dikuburkan dalam perkuburan orang Islam. Sebab apa? Antara hikmahnya, sebab orang kafir nanti kena balun dalam kubur. Bila dia balun dalam kubur, kita bisin. Bisin apa? Bisin sebelah macam orang dangdut lah. Mana orang buat bising. Rumah dom sebelah kita berkaraoke, nyanyi Ya Allah, New Kids on the Blocks dan Brutal dan apa yang baru ni yang pijak Quran tu apa, black metal, gitu bising sama juga. Sebab itu dalam Islam tidak boleh orang bukan Islam dikubur dalam perkuburan orang Islam. Itu salah satu hikmah dia. 6. Tidak ada baginya satu pintu daripada pintunya atau jalan-jalannya, melainkan di atasnya ada malaikat yang bersaf-saf menjaganya. Maksudnya dekat Mekah dengan Madinah ni. Dajjal dia lihat macam ada dalam hadis lain, buku Syekh Fahmi kami sebut bahawa dia seolah-olah dia lihat ada malaikat pegang pedang, doktor di sekitar tu. Jadi dia takutlah yang Dajjal ni. 6. Kemudian bergerak-geraklah Madinah dengan penduduknya sebanyak 3 kali gerak. Maksudnya 3 kali gerak ni dalam keadaan walaupun tak dapat dia masuk, tapi waktu itu sangat huru-hara sekali. Lalu keluarlah kepadanya ke semua orang kafir dan orang munafik. Barulah jelas siapa kafir, siapa munafik ketika itu. Dia macam kita ayat tepung lah. Bila ayat apa ayat ke apa ni ayat bila kita ayat bukan ayat ni kalau kita mengaji buka lah, lupa tadi sebab dia ada hikmah. Orang baca Yasin buka, siapa yang rasa dirinya kena ada sihir ke, ada pun saka ke, bawa ayat betul bawa dalam majlis ilmu ni, buka tudung dia supaya
Ayat tu dengar majlis ilmu. Kalau majlis mengumpat, jangan. Kalau majlis menari-nari, jangan. Selagi iblis masuk dalam tu. Buka. Pastikan depan kita, jangan sini kawan minum. Akhirnya dia yang penuh hikmah, dia penuh jadi intelligent, dia jadi Masya Allah sebab dah minum ayat Yasin. Nanti kita tutup. Ada majlis baca Ratibul Haddad, buka lagi. Syekh datang Isra Mi'raj, buka lagi. Itu rahsia yang jarang orang tahu sebab sekarang ini semua takut buat. Takut apa? Syirik. Ya Allah. Sebab tidak dapat beza apa maksud ibadah, apa maksud qurbah. Dia tidak dapat beza itu. Semua dipukul rata jadi ibadah. Walhal tawassul, tabarruk, isti'anah, istighatsah, barakah ni, ini adalah qurbah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Itu bukan ibadah. Ibadah itu adalah kita dengan loyal menghinakan diri kepada Allah dan kita yakin Allah punyai dua sifat. Satu, rububiyah. Yang kedua, Allah boleh memberi manfaat dan memudaratkan. Tok Syekh, walaupun dia ada barakahnya, kita tak pernah kata Tok Syekh kita ada rububiyah. Tidak pernah ada. Dan tidak pernah kita katakan Tok Guru kita, habaib kita, masyayikh kita ada boleh memberi manfaat dan memudaratkan. Tidak pernah ada. Siapa yang mengata demikian barulah betul syirik. Ini harus dibezakan antara qurbah dan antara ibadah dan qurbah. Sama juga ghayah dengan wasilah. Ghayah tujuan kita, wasilahnya lagu mana? Ini dikatakan Hanana, Maulid Nabi, itu semuanya itu melampau dan syirik. Subhanallah, bid'ah dan sebagainya. Kita nak sampai kepada ghayah menyanjung Nabi. Allah yang suruh kita menyanjung Nabi. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengannya, amanu bihi, beriman dengannya, wa azzaruhu wa nasaruh, menolong dan membesarkan Nabi. Itu ghayah kita, tujuan kita. Our purpose is to glorify Allah and His Prophet. Kita nak besarkan. Lagu mana? Wasilahnya. What are the means and the tools? Apa wasilahnya? Ya Hanana, Maulid Nabi. Jangan dikelirukan. Jadi manusia keliru sekarang ini oleh orang-orang yang keliru. Yang kesiannya orang yang mengelirukan itu adalah bernama ustaz-ustaz dan ustazah-ustazah. Na'udzubillahi min dzalik. Allahul musta'an. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu 'alaina mutasyabihan fanattabi'al hawa. Kita minta Allah, ya Allah, tunjukkan yang benar itu benar dan bagi kekuatan kami ikut. Ya Allah, tunjukkanlah yang batil itu batil, bagi kekuatan kami menghindarinya. Yang last tu itu jarang dibaca orang. Wala taj'alhu 'alaina mutasyabihan. Ya Allah, jangan jadikan dua-dua ni macam keliru, kami mutasyabih, fanattabi'al hawa, kami pun ikut akan hawa nafsu. Fadhal. Sudah. Ada riwayat menerangkan maka Baitul Maqdis ataupun Bait Al-Muqaddas pun tidak dimasuki juga, tapi riwayat yang masyhur Makkah dan Madinah. Tapi disebutkan dalam riwayat Baitul Maqdis pun juga, sebab Baitul Maqdis adalah bumi yang barakah. An Abdillah, di sini Abdillah apa? Ustaz tak sempat nak tengok syarahnya. Apakah Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair? Ada 4 Abadillah dari segi dalam di kalangan sahabat. Dhabitnya ada 4 Abadillah, iaitu nama sahabat Nabi yang bermula dengan Abdullah. Di sini tak tahu Abdullah mana, wallahu alam, Ustaz tak sempat tadi tahqiqnya. Ada 4 Abadillah. Pertama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar jadi dipanggil Ibnu Umar. Yang kedua Abdullah bin Abbas, dipanggil Ibnu Abbas. Yang ketiga Abdullah bin Zubair, dipanggil Ibn Zubair. Yang keempat Abdullah Ibn Mas'ud, yang tadi itu dipanggil Ibni Mas'ud. Itulah dipanggil 4 Abadillah. An Abdillah qala kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faqala. Di sini sepatutnya ada lupa sini ni. Faqala, maka Nabi berkata, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil faraji
Wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum, ada riwayat bis-shiyam fa innahu lahu wijaun. Untuk antum sekalian, kecuali ana dengan Dr. Ali je, yang lain ni semua kena ni. Cuba kita tengok apa. Cuba. Ni untuk antum, hadis ni untuk antum. Naam. Daripada Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, adalah kami bersama junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang nanti nak berjinak-jinak menulis ataupun menterjemah, setiap kali perkataan kunna, tolong terjemah pernah. Kunna tu maksudnya kana wa ikhawatuha, kana kuntu. Kalau kuntu aku pernah, kalau kunna kami pernah. Bila pernah maksudnya apa? Bila pernah maksudnya benda itu sudah berlaku. Kuntu ajlis, aku telah sedang duduk. Lagu mana ni? Kan ajlis itu sedang duduk. Tapi ada kuntu kana wa ikhwatuha, itu bermakna aku pernah duduk. Jangan diterjemah sesungguhnya aku dahulu sedang duduk. Kita jadi pening lagu mana. Cakap betul-betul orang kata terjemah situ silap. Walaupun dia fi'il mudhari', tapi bila ada kana wa ikhwatuha, terjemah selalu dengan pernah. Itu yang terbaik, terjemahan yang terbaik. Kami pernah, adalah kami pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bersabda, barang siapa yang mampu daripada kamu bersetubuh, maka hendaklah ia berkahwin. Maksud kita bersetubuh dengan cara yang halal. Maksudnya dia dah cukup, keperluannya, pembiayaannya sudah cukup. Kerana bahawasanya perkahwinan itu amat menutup bagi penglihatan mata dan amat memelihara bagi kemaluan. Dan barang siapa yang tiada mampu, maka hendaklah ia melakukan puasa, kerana bahawasanya puasa itu memutuskan bagi syahwat. Masya Allah. Ada orang yang, mohon maaf ya, dia lambat, syahwat dia lambat. Ada orang begitu. Tapi ada orang yang syahwat dia tak tahan-tahan, sampai dia kata ana dah wajib dah sekarang ni. Maksudnya dia memang tak tahan-tahan. Ada seorang sahabat Nabi, dia sebut begini, kuntu rajulan madza'an, aku adalah seorang lelaki yang cepat keluar air madhi. Air madhi ni air yang keluar di kawasan itu ketika naik syahwat, tapi dia keluar meleleh, tak terpancut. Mohon maaf dengan bahasa Quran sebut begitu, mimma indafiq. Air mani itu keluar dengan pancut walaupun ditahan. Air madhi ni beza dengan air mani, sama keluar dekat kawasan itu, sama-sama syahwat, tetapi air madhi dia keluar, kalau ditahan dia tak keluar, malu dia keluar. Malu dia keluar. Kalau air mani tahan lagu mana pun, dia akan keluar. Mohon maaf ya, tidaklah berlakon sampai taraf tu, tapi nak bagi nampak, bagi entum nampak. Kita pun lemah. Itu tanda apa tu? Itu tanda air mani. Kalau air mazi tak, dia malu dah kata. Air madhi ini dia membatalkan akan wuduk dan sembahyang, membatalkan sembahyang. Sebab itu jaga-jaga entum. Dulu ana pernah kongsi akan amalan Habib Omar. Ingat lagi Amir tak? Dulu Amir waktu kita dekat matrik lu ingat? Ingat? 100 berapa puluh kali baca? Bagus entum tak amal ya. Dia orang amal selalu ingat. Ana pun dah tak ingat sekarang sebab ana tak amal. Ini sesuai untuk entum yang muda-muda ni, yang syahwat tinggi. Bila tengok keluar tu saya mazi. Mohon maaf, memang ada sahabat begitu. Lalu aku malu bertanya dengan Nabi, maka ada seorang tu bertanya dengan Nabi. Nabi katakan, irsilhu fatawadda, basuhlah kemudian berwuduk. Maksudnya tak perlu mandi. Kalau air mani perlu mandi. Tapi pelik sedikit, air mani itu bukan najis, air madi itu najis. Sebab itu entum mana nasihat sungguh-sungguh, jangan entum rasa ambil perkara ringan tentang air madi. Jangan. Sebab walaupun dia keluar sikit, mohon maaf ni bahasanya ni cerita dalam sikit ni, bila dia keluar sikit kat ujung ni, maka dia kena dengan spender, mohon maaf ya, dia kan ada tanda putih kat situ. Bila cek
Dan nak tidur ni tidur. Apa ni makhluk ni? Ada tanda sedikit, hukumnya batal. Sebab air madhi membatalkan, menajiskan akan seluar itu, maka najis itu adalah membatalkan solat, hendaklah dia solat kembali. Tapi kalau air mani lain. Pernah Nabi nak solat dan air mani lekat dekat pakaian Nabi, pakaian Sayyidatuna Aisyah. Maka dia apa panggil? Kikis ke kopek ke apa ni? Apa panggil? Tanggal. Kikis. Dia dengan kukut lagu tu apa? Kemudian terus solat. Bermakna boleh. Jadi orang yang boleh kahwinlah. Mak kita kahwin dulu darjah 6 kan doktor, mak kita dulu darjah 6 dah kahwin dah. Entum tak habis gerak-gerak lagi. Mohon maaf ni, jangan disilap faham. Tolong jangan disilap faham. Bermakna kalau nak kahwin sekarang bukanlah suatu yang terlalu awal, tu maksudnya. Tapi beza mak kita dulu, walaupun tak masuk universiti, mereka matured enough. Bangun tidur dia tahu kemaskan tempat tidur dia, dan dia dah boleh masak pandai, dia boleh rumah tangga okey. Ni sekarang ni masih lagi sibuk dengan Facebook dan sibuk bagi makan ikan dia tu, ikan dalam ni internet tu kan. Sibuk bagi makan pet dia tu, ya Allah. Sebab itu Sayyidatuna Aisyah berkahwin dengan Nabi ketika umur 6 tahun. Ketika itu beliau masih lagi keanak-anakan. Sampai sekali Nabi balik kat rumah, tengok siapa bising ni, agak bising sikit. Lah, rupanya Sayyidatuna Aisyah main dengan anak-anak orang Ansar. Main. Kemudian bila Nabi datang, semua pakat larai habis. Tinggal Sayyidatuna Aisyah. Dan Nabi tengok ada patung kuda. Tapi patung kuda tu ada sayap. Nabi kata, "Ya Aisyah, kuda ada sayap ke?" Dia nak bergerak dengan isteri dia. "Ya Sayyidatuna, ya Aisyah, kuda ada sayap ke?" Macam jadi Sayyidatuna Aisyah pun dia marah manja lah. Janganlah lagu tu. Ini kemesraan suami isteri. Ni tak boleh cerita lebih-lebih ni. Maka orang yang kahwin itu boleh menutup akan penglihatannya yang liar dan memelihara kemaluannya. Sebab itu mohon maaf ya, yang bawah itu berfungsi sebab apa? Dari mata turun ke? Dari mata ni suka dengan seseorang ni, daripada mata turun ke hidung. Bawangi hidung dulu. Daripada hidung turun ke mulut. Apakah dia milikku? Mulut Bawa daripada mulut turun ke hati. Mula-mula apa tadi? Mata. Siapa yang selalu lihat? Orang lelaki. Sebab itu orang lelaki bila dia menangis, dia pegang mana? Orang lelaki bila menangis dia pegang apa? Entom tak selalu menangis. Macho entom ni. Orang lelaki menangis biasanya kat mana dia pegang? Mata. Kalau perempuan menangis pegang kat mana? Mulut. Kuat sangat bunyi. Seolah-olah keduanya tahu apa yang selalu buat maksiat dan dosa. Seolah-olah perempuan kat mana selalu cedera perempuan? Ini. Mohon maaf ya. Dia selalu you know mengumpat orang. Masya-Allah. Lelaki insya-Allah. Sebab apa? Perempuan selalu mengumpat. Sorry ya. Ini drama Melayu sebut. Sebab apa? Sebab perempuan hatinya di mulut. Hati perempuan di mulut. Adapun kami lelaki, mulut kami di hati. Tak faham Tak apa, itu tadi matan syarah dia. Perempuan hatinya di mulut. Apa dalam hati depa tak boleh nak tahan. Hati ni membuat-buat tak suka. Dia mai, aku tak suka. Ni bagi nampak lah apa ni busuk ni? Dia tak boleh sembunyi dalam hati. Apa ni busuk ni? Dia sama.
Kami orang lelaki tak boleh. Ni nah, perempuan kalau dia marah dia tak tahan. Kalau dia tahan dia membuak-buak ke sini. Dia mai. Hang. Dia mula. Kami orang lelaki sabar. Mulut ni nak mengata orang ni sabar. Hilang tang ni nah. Sebab itu orang lelaki dia tidak menzahirkan. Dia nak makan sebenarnya tapi dia malu. Boleh jalan hati sikit. Sebab itu perempuan selalu tutup. Kami lelaki sebab mata ni tengok nah. Dia tahu, seolah-olah tahu apa kesalahan dia buat. Oleh itu siapa yang tidak mampu banyak berpuasa lah. Jangan pula siapa yang banyak puasa ni mesti kuat syahwat. Bukan. Ini kalau tak tahan. Mohon maaf saja. Orang yang dah kahwin pun kadang-kadang kuat syahwat. Kerana itu dia tidak mutlak. Ini untuk orang yang bukan, untuk yang belum kahwin. Ini ijazah daripada Habib Umar untuk pelajar-pelajar ataupun talabatul ilmu yang syahwatnya kuat sangat. Jangan kata puasa, tengah puasa dia buka puasa. Jangan kata puasa sunnah, puasa wajib tak tahan. Ini kan pula Isnin Khamis. Ini kan pula kerana puasa syahwat ni. Kalau puasa syahwat hari Rabu contohnya, puasa apa tu? Puasa mutlak. Namanya puasa mutlak. Jangan berniat saja aku berpuasa esok hari kerana untuk menahan syahwatku. Bukan saumun li syahwati. Bukan puasa mutlak saja. Jadi bacalah surah Al-Hasyr ayat 22. Surah Al-Hasyr ayat 22. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Lepas baca tu baca ya qahar 181 kali 181 kali. Bila guru kita kata 181, amal 181, jangan lebih saya nak 191, jangan. Kerana ada hikmahnya. Ini namanya tajribat. Buat tajribat. Mujarrab. Jadi mujarrab amalan itu. Jadi orang Melayu pun, ni mujarrab kah? Bagus. Ni mujarrab kah? Lalu buah satu kitab mujarrabat. Itu asal kitab mujarrabat Melayu tu. Sebab semuanya mujarrab. Ana ijazahkan siapa yang hadir malam ni untuk entum beramal dengannya. Ni bukan ala sabili al-wajib ni, bukan wajib ni, amal. Kalau entum terasa diri entum begitu, amalkan supaya entum jangan kesian student-student yang dia na'udzubillah min zalik, dia tak boleh, dia selalu tengok gambar pelik-pelik ni, masya-Allah. Dia tak tahu di bawah dia tu sudah keluar. Dia solat, batal solat dia itu. Tengah-tengah solat dah nak rakaat keempat dah ni. Mai balik gambar tu. Apa ni? Apa-apa tu dah keluar. Bila keluar tengok basah ataupun ada lagi ni, batal solat itu. Sebab idan tafashartu fantafal masyrutu qaidah. Bila terbatal akan syarat, maka yang disyaratkan solat jadi batal. Itu yang ana nak kongsi ni sebab ada student-student kita yang na'udzubillah min dzalik memang Allah uji entum lah sekarang, kecuali orang dah kahwin kadang-kadang syahwat, kadang-kadang gambar dalam internet kan sekarang di ujung jari. Dekat asrama boleh tengok ke? Ya Allah, dahsyat betul memang dahsyat sekarang ni doktor zaman kami dulu tak ada lagu ni. Selamat rasa, alhamdulillah. Sebab itulah ana mohon maaf ana cerita peribadi lah. Sebab itulah ana tak nak ada Facebook, tak nak ada Twitter, tak ada WhatsApp apa semua. Entum silakan kerana entum kuat ana bukan tak kuat, tapi ana tak mau. Ana tak mau benda tu mengganggu ibadah kita, zikir kita. Kita baru nak berjalan salik kepada Allah. Kita takut jadi salik yang waqif. Orang berjalan walaupun dia bersungguh nak jalan akhirat ni, nak kembali pada Allah dengan zikir-zikir, tapi tak kuat dengan 3 ta. Wanita, tahta dengan harta. Akhirnya dia berzikir-zikir tapi Allah lemah dia. Tak boleh dia nak terus. Ini orang salik yang waqif, yang terhenti. Dia mesti ada panduan guru. Kalau ada tariqat lagi lebih bagus. Dia dengan tariqatnya, dengan mulazamah gurunya,
dengan zikirnya. Nanti dia berjalan, seronok dia berjalan dengan zikir, dia tak rasa beban lah. Bila tak rasa beban, zikir puluh ribu kali pun dibagi gurunya, dia rasa seronok, tak rasa beban. Bila tak rasa beban, badan jadi ringan. Kalau beban jadi berat. Bila jadi ringan, dia seolah-olah terbang. Itu yang disebut orang yang salik, yang ta'ir, yang terbang. Itu disebut oleh Tok Pulau Manis dalam kitabnya Al-Hikam. Jadi antum, begitulah, siapa yang mampu silakan. Ada orang tanya tentang kahwin gantung. Kahwin dulu sesama sendiri sekarang. Khitbah tu, apa nama kahwin tu? Lupa nama kahwin tu. Berkahwin dulu, nikah, khitbah. Boleh kahwin, boleh, hukumnya boleh, daripada jatuh kepada maksiat. Biar abang ataupun ayah sponsor dulu. Kita kahwin sama pelajar. Pandai-pandailah, bila berjumpa tu pandai-pandai, tapi jangan tak pergi kelas. Jadi nanti bila dah ni nanti boleh silakan bayar balik hutang mak ayah ibu, boleh, asalkan jangan berbuat maksiat sahaja. Yang terakhir, qadar masa antara sahur dan bang. An Zaid bin Thabit qala tasaharna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam thumma qama ila salah qultu kam kana bainal adhani was sahur qala qadru 50 ayah. Daripada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, dia berkata, bersahur kami, yakni makan sahur bersama junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia bangun kepada sembahyang. Berkata aku, yakni Anas, bertanya, berapakah kadar masa di antara bang dan sahur? Zaid menjawab, kadarnya ialah selama masa membaca 50 ayat. 50 ayat, ulama katakan approximately dalam 20 minit. Sebab itulah ulama berijtihad, inilah antara dalil adanya imsak. Kalau orang kata mana ada imsak dalam Islam, baca hadis ni dulu. Ini Nabi ni berhenti daripada sahur dan adhan 50 ayat, baca 50 ayat. Nanti balik rumah baca 50 ayat, start clocking berapa? Approximately 20 minit. Sebab itu waktu imsak kita dah ditulis kat situ. Pun begitu, boleh tak makan waktu imsak? Silakan boleh. Dalam Islam kita ada fadlun, kelebihan, lebih. Tapi yang lebih baik afdal. Kita ada hasan, baik. Tapi yang lebih baik ahsan. Sama juga, boleh tak kita teruskan makan? Boleh. Tapi yang lebih baik dalam Islam ada namanya ihtiyat. Yang mengaji fiqh dengan usul tahu ni, ihtiyat. Ihtiyat maksudnya berhati-hati, takut-takut bila nanti bersama dengan isteri ataupun makan, tiba-tiba azan. Nak buat lagu mana? Jadi lebih elok dah cuci dah mulut apa semua dalam 20 minit. Imsak kita pun dah bersih apa semua. Kari-kari ayam pun dah tak ada datang sini nasi mandi apa semua dah habis dibuang ni. Masya Allah. Nanti jangan waktu subuh terasa nasi. Nasi ni mandi ke rausyah ni, sah mandi, batal solat dia dan batal puasa dia. Lagu tu tengok cantik sekali apa yang diisytihadkan ulama, jangan sebarang. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, rasanya sudah habis. Silakan bersoal jawab. Adli tolong tanda. Nanti kita baca lebih laju daripada ni lagi, sebab ni dah lama tak jumpa ni. Tu yang Ustaz banyak sikit baca lotih malam ni, lama dah tak jumpa. Rindu dengan intom. Intom tak rindu ke dengan majlis talaqi ni? Ya kah intom? Doakan adik-adik intom dekat PJ ya. Sebab Ustaz tidak mengajar lagi dekat PJ dan tidak ada lagi talaqi di situ, tetapi talaqinya tidak dibubarkan. Ini sebenarnya tidak dibubarkan, ada nama saja. Sebab Ustaz mengajar di masjid setiap malam Selasa minggu yang kedua. Tetapi majlis sebegini dah tak ada dekat UIA PJ. Mungkin doktor ada dengar-dengar cerita Masya Allah. Ana takut saja. Takut apa? Syekh Nuruddin pernah sebut dengan kami, jangan kita jadi sebab terkuburnya sunnah Nabi. Ingat ustaz-ustaz, jangan jadi sebab terkuburnya sunnah Nabi. Sedaya upaya amalkan sunnah. Bila kita tak amal sunnah, orang awam dia akan tengok kita tak amal sunnah, dia jadi hukum. Mereka pun tak amalkan sunnah. Akhirnya kita yang menjadi sebab tidak
ada lagi sunnah. Antara sunnah yang paling besar adalah berdakwah. Sunnah Nabi yang paling besar adalah dakwah. Dan antara dakwah ialah majlis talaqi. Orang yang memberhentikan majlis talaqi ni nanti akan bertanggungjawab di hadapan Allah nanti. Kerana itu jaga-jaga. Benda kecil saja. Tapi jangan kita ada usaha untuk tidak ada talaqi. Kalau talaqi ahlu sunnah lah. Kalau talaqi memang tak elok, itu ada sebabnya. Kerana itu antum doakan mereka di sana, adik-adik, ismit dan sebagainya. Alhamdulillah beruntung sempat bersama dengan ustaz. Sekarang ni yang generasi yang baru ini, masya-Allah, kesian tengok mereka. Doakan saja jangan sedih sangat. Ini berapa hari bulan? 12. Mohon maaf begitulah ayah kalau lama tak jumpa anak dia bergurau-gurau. Malam ni banyak gurau malam ni. Silakan untuk dalam boleh Ustaz 10 minit saja Mohon maaf tak dapat bersama dengan antum lama, anak-anak sekalian. Lepas ni siapa yang Ustaz sempat salam sekadarnya saja Ustaz terus pergi ke IQ. Sila baca Adli ke baca semua. Assalamualaikum Ustaz yang dikasihi. Dimaklum kat sini gaji ada 3, zakat, simpanan, perbelanjaan. Jadi anda hendak bertanya soalan mengenai zakat. Dalam gaji yang didapati setiap bulan, saya membuat potongan gaji untuk zakat dan juga membuat potongan gaji untuk simpanan masa depan dan selebihnya untuk perbelanjaan. Apakah perlu mengeluarkan lagi zakat daripada potongan simpanan yang kita buat daripada gaji? Di sini seolah-olah ada dua soalannya, iaitu satu zakat pendapatan, satu lagi zakat simpanan dekat bank itu. Kalau dalam mazhab kita Syafi'i tidak ada yang namanya zakat pendapatan. Di situ ulama khilafnya dalam mazhab Syafi'i sendiri. Kalau ulama pondok tidak ada yang namanya zakat pendapatan. Kita ni doktor dapat gaji-gaji ni tak ada kata zakat pendapatan. Guna tak mahu kita lah. Tapi ada qaul dalam mazhab kita, itulah yang dipegang oleh mungkin Ustaz rasa kebanyakan majlis agama Islam dan jabatan agama Islam pegang itu. Cuma cara pengiraannya boleh sama ada potong setiap bulan ataupun kumpul 1 tahun nanti, maka dikira semuanya. Kebanyakan orang memilih untuk apa? Untuk akan datang dikumpul semuanya. Sebab apa? Sebab zakat itu nanti, ini baru zakat pendapatan. Zakat itu nanti akan dizakatkan apabila ia cukup 1 haul, yang kedua apabila dia cukup nisabnya. Berapa itu lihat kepada negeri masing-masing. Kadang-kadang orang itu berpendapatan tinggi tapi hutangnya juga tinggi. Doktor hutangnya tinggi juga. Kemudian tanggungannya juga tinggi. Maknya di kampung minta duit, ayahnya minta juga, mak mentuanya dah meninggal dibagi juga. Akhirnya tanggungan itu bawah pada dia. Gaji besar tapi banyak juga besar dia keluar. Akhirnya dia sebenarnya tak perlu kena zakat lagi. Begitu Yang kedua tadi zakat dia simpan dekat bank. Itu pun sama juga, lihat haul dengan nisabnya. Kalau zakat simpanan dekat bank, pendapatan kita bukan pendapatan bulanan ni macam orang yang berniaga, orang yang ada bisnes, itu ada zakatnya tu. Jadi dikira haul dengan dikira nisab. Itu nanti kembali pada kepada majlis agama Islam lah, nak kira secara detailnya. Cumanya zakat pendapatan tadi, untuk lebih selamat kita calculate dahulu. Bukan terus bayar zakat. Ada juga orang selamat begitu, di UAE begitu, setengahnya doktor, setengahnya dipotong terus untuk zakat. Walhal siapa tahu mungkin orang itu nanti dalam bulan yang kedua dia muflis ataupun dia banyak rugi, maka di situ dia tidak perlu zakat lagi. Jadi mekanisme zakatnya agak panjang, jadi dilihatlah kesesuaiannya.
أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لفظ أشرفنا فتوب علينا توبة ترسل كل حوبة واغفر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة وصحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله والصحب عند تشي الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. Nanti rujuk dalam Facebook Matan ada ijazah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu, itu tak ada di ijazah lagi. Ustaz dah berebut sekarang, Ustaz nak ijazahkan sekarang, ikut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Lepas solat baca 3 kali. Kenapa? Siapa yang baca dia sekali, pahalanya seumpama dia membaca 72,000 kali tahlil. Sebab seolah-olah kita nakkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya Allah sekali kami sebut ini fi kulli lamhatin, pahalanya pada setiap kerdipan mata. Manusia berkedip 48,000 kali sehari. Wa nafasin, turun naik nafas itu, manusia turun naik nafasnya setiap hari 24,000 kali. Campur 2, 72,000 kali sekali sebut. Kita sebut 3 kali selepas setiap kali solat. Kalau tak larat juga jangan tidak baca 3 kali setiap hari. Tak larat juga jangan tak baca sekali. Tak larat juga tak tahu nak kata apa. Aman. Hadza wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.